yang lain atau dalam firman yang lain, Allah berfirman, surah Al-Hajj ayat 77, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, rokoklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Sabuni berkata, masih lagi dalam Safwatul Tafasir, solatlah semata-mata kerana Tuhanmu dengan penuh khusyuk, dan sesungguhnya rokok dan sujud adalah semulia-mulia rukun solat. Hendaklah menumpukan ibadat kepada Allah sahaja, tidak yang lain. Begitu juga dengan segala jenis kebaikan dan kebajikan yang boleh mendekatkanmu kepada Allah, seperti hubungan silaturahim, menolong anak yatim, solat malam ketika manusia tidur. Saya kamu akan mendapat kemenangan dengan segala nikmat akhirat. Kata Sabuni, untuk kita relatekan dengan hadis yang kita bincangkan pada malam ini, bahawa tempat yang paling mulia dalam solat kita ialah rokok dan sujud. Kerana itu kita lihat Nabi SAW seringkali memanjangkan rokok dan sujud. Sama ada dalam solat sunat yang bersifat qiyamul lail, ataupun solat sunat yang bersifat berjemaah, seperti solat kita katakan gerhana, Nabi panjangkan rokok, Nabi panjangkan sujud. Kerana ini dua tempat yang mulia. Sebab Allah Ta'ala dalam, kita lihat Allah Ta'ala sebut rukun tu secara direct dalam Quran. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, irka'u wasjudu, rokok dan sujud, dia tak sebut i'tidal sekali. Kerana tempat itu tempat paling mulia untuk menunjukkan kerendahan kita kepada Allah, penghambaan kita, pengabdian kita. Sebab kita dah tundukkan diri kita sampai peringkat sujud. Sehingga pernah seorang ulama ditanya, kenapa bila sujud syarat sempurna ataupun adab sempurna sujud ialah punggung mesti tinggi pada kepala. Itu kena tahu, dia tak boleh punggung sama kepala, punggung mesti tinggi. Dengan maksud apa saudara-saudara semua? Maksudnya kita sanggup merendahkan diri kita mengikut apa yang Tuhan perintahkan, walau mungkin punggung yang merupakan tempat tadi itu lebih tinggi pada kepala kita demi perintah Allah Ta'ala. Dengan kata lain, walaupun dia suruh akal kita, otak kita rasa ini macam tak logik je, tak logik, tak, ini perintah Allah ikut kan? Perintah Allah ni, walaupun otak kita macam tak logik, kita sanggup sampai punggung kita lebih tinggi pada kepala pun tak apa. Sebab kita tahu perintah Allah luar biasa kehebatannya. Akal kita dia tak sampai, lalu kita rasa macam tak logik. Kenapa pula benda macam ni, kenapa pula macam ni? Akal kita memang kata macam tu. Sesudah kita berpengetahuan, barulah kita tahu apa sebab. Yang akal kita menyangka bila berlaku kematian, itu tidak elok. Akal kita kata, dah mati elok-elok gembira mati, kan tak elok namanya pada pandangan kita. Sehingga Allah menjadikan hikmah bahawa kita mati itu lebih baik. Mati itu jauh lebih baik. Demikian juga bila kita katakan dalam semua qadar yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup kita, tiba kena pecat kerja, tiba kita misalnya terpaksa berhijrah, berpindah tempat yang kita sayang, nak pindah. Akal kita merasakan, oh tak elok, kenapa saya dipindahkan? Tiba-tiba bila kita melaluinya, rupa-rupanya ini hikmah saya dipindahkan, ini hikmah saya diberhentikan kerja. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu banyak lagi. Perkara-perkara seperti ini, saudara, mengatasi akal. Sebab itu bila kita sujud, punggung tinggi pada akal, memberi makna bahawa kita tundukkan segala akal kita pada perintah Allah. Walaupun mungkin punggung diizinkan lebih tinggi daripada otak kita yang bijak ni, diizinkan lebih tinggi dengan perintah Allah. Artinya dalam kehidupan kita seharian, kita tidak melihat diri kita lebih utama. Kerana Allah dah ajar kita, tidak ada yang mulia melainkan orang bertakwa. Dan takwa itu rahsia aku. Siapa paling tinggi, itu rahsia di sisi aku. Jangan kita, saya rasa saya lah paling bertakwa. Kamu tak tahu, Allah yang tahu. Kita cuba berusaha bagaimana markah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu setiap orang dia tak boleh rasa dia lebih mulia. Artinya kita tak boleh kata kepala lebih mulia pada punggung. Bukti, punggung lebih atas pada kepala. Bukti, kita tak boleh kata atas nama perintah Allah kita tak tahu siapa yang mulia. Sebab itu Syekh Ramadan Buti dia cerita satu kisah yang berlaku pada ayahnya, itu Syekh Mullah, dalam buku beliau Syarah Hikam. Dia kata ada seorang ulama yang dikagumi zaman tu, zaman Syekh Mullah. Dia ketua tarikat Naqsyabandi, ketua tarikat Naqsyabandi, di mana beliau saudara akan
basuh baju anak murid dia semua, tanpa anak murid dia tahu. Yang memang itu rutin dia. Jadi ambil baju anak murid dia basuh, dia jemurkan. Begitu dia buat. Anak murid tak tahu sampai dia mati, baru tahu. Dan beliau seringkali dalam kuliah ingatkan anak murid, ingat, aku tidak lebih mulia pada kamu. Sehingga dia bersebut, wallahi saya bukanlah mulia pada kamu. Dan jangan hormat saya lebih-lebih sangat. Jangan hormat lebih-lebih sangat. Kadar sudah. Sebab barangkali kamu lebih mulia pada aku. So, ini menunjukkan bahawa dengan mengikut perintah Allah, takkan ada orang rasa dia lebih mulia pada orang, tapi dia akan rasa orang lebih mulia pada diri dia. Dengan ikut perintah Allah, kita tak akan kata kepala lebih mulia pada punggung. Kerana ada waktu Allah jadikan punggung lebih tinggi pada kepala. Maka mulianya di situ. Ada waktu kepala kita lebih mulia. Artinya kita tak boleh nak kata bahawa saya mulia, saya hebat, tak. Kita sebenarnya tak tahu siapa yang lebih mulia. Tetapi kita berusaha untuk menjadi mulia di sisi Allah. Saya tak boleh kata saya dah mulia sekali, tak. Allah yang akan pilih. Kata Syekh Ramadan Buti sendiri, dia kata, saya ni bila orang sebut ceramah banyak sangat ceramah, tak tahu nak cakap apa lah. Dan memang penceramah semua macam tu, perangai sama. Dah banyak sangat ceramah, nak cakap apa benda lagi. Sabar dah cakap, sedekah dah cakap. Bayangkan kalau dah 10 tahun cakap. Saya dah 10 tahun, yang ceramah sampai 40 tahun, agak-agak sering ikut tu benda lagi nak cakap. Nak ceramah, 40 tahun ceramah, 50 tahun. Jadi kalau dia baca kitab tu, benda lagi nak cakap. Jadi kata Syekh Ramadan Buti, saya pun tak tahu benda nak cakap. Bila sahabat-sahabat panggil ceramah, saya terus nak cakap. Kena pula muka serupa datang, benda nak cakap. Rasa macam dah dengar pula subuh tadi. Dia maghrib dah dengar. Maka dia akan jadi satu igawan bagi ulama. Tapi kata dia, bila kita ikhlas, maka Allah Ta'ala akan turunkan ilmu pada kita yang kita tak sangka. Benar, saya tak pernah ada tajuk, kata Syekh Ramadan Buti. Bila saya duduk dan saya tengok wajah-wajah yang baik ini, maka idea tu datang untuk saya bercakap. Mungkin keberkatan saudara-saudara yang datang dari ikhlas. Dan ini sifat tawadu. Bagi setengah ulama, benar. Ia berlaku, ulama-ulama tadi ada idea sebab ada orang yang ikhlas, yang datang dengan niat betul-betul nak berubah. Maka Allah tak jadikan sebab. Ustaz-ustaz ni ada tajuk nak cakap. So, ini semua benda yang sama yang dihadapi oleh mana-mana penceramah. Dia akan kata, saya tak tahu nak cakap apa. Sebab tu kadang-kadang tajuk apa nak cakap, tajuk apa. Sebab untuk dia, dia rasa macam dah bagi belaka dah ni. Patut ilmu dah sama saya dah bagi belaka dah. Tapi bila dia melihat kepada, kita katakan, keberkatan majlis ilmu, maka Allah Ta'ala beri suatu ilham yang baik. Itu sebagai saya pernah sebut pada saudara, hadirlah dalam majlis ilmu, nescaya saudara akan jumpa benda baru. Kalau saudara tak jumpa benda baru, saudara jumpa pada penyelesaian masalah saudara. Kalau saudara tak jumpa masalah saudara, kehidupan saudara, saudara pasti akan dapat ingat sesuatu yang saudara lupa. Sebab duduk dalam majlis ingat sesuatu yang saudara lupa. Atau mungkin saudara boleh menegur penceramah tu, sebab saudara ada, dia boleh tegur. Atau sebab saudara ada, penceramah tu hati-hati. Hati-hati, kalau tak ada, dia tak ada hati. Bila ada, seperti bila sahabat saya, bila saya datang, dia kata, entah Syekh, kalau anda kuliah, tak jangan datang. Kalau entah datang, anda kena hati-hati. Ini bila dia ajar kita ta'lim, dia baca tak Arab. Tak kisah, bukan kerti Arab depan ni, dia baca, bagi lebih kurang okey lah. Tapi terjemah betul lah. Bila kita datang, duduk 3 orang geng-geng kita, dia kena betul lah. Perlu nak betul bagi. Artinya berkat datang tu, terjadi bagi pun betul. Benar bila seorang, kita katakan, mana-mana penceramah, tiba tengok ada orang alim muka, pasti bila dia bercakap, dia lebih berhati-hati. Bukan maknanya sebelum tu dia bercakap tak hati-hati, tak. Dia dah hati-hati. Cuma nilai alert dia lebih tinggi. Lepas tu seorang ulama ditanya pada anak murid, kamu kalau sembahyang, aku duduk belakang, kamu ingat tak kau? Ingat separuh itu tuan guru. Kalau tuan guru tak ada, saya ingat semua. Kerana haibah. Haibah guru. Baik, kalau aku ada, kamu ingat separuh. Tapi kalau ulama besar lagi pada aku, barangkali tak ingat. Tidakkah kamu tahu bila kamu sembahyang, kamu menghadap Allah, kenapa kamu boleh? Artinya kamu ni ada niat orang juga ni. Kamu tak bayang Allah, kamu bayang orang belakang punya. Kalau kamu bayangkan Allah, kamu tak akan timbul. Siapa pun duduk belakang kamu, kamu tak kisah. Sebab kamu sudah menghadap Allah Ta'ala. Itu boleh ajar anak murid. Tapi saudara memang betul hakikat ni. Saudara tu imam belakang api lagi. Akhir baca keluar Allah sudah. Takut salah.
Kat belakang pula hebat lagi, tok guru pada Hafiz tu. Fatihah pun salah. Dia jadi gegar semua. Kehebatan. Sebab itu saudara bila dalam solat atau sebagainya, kita terus beri pada orang alim sekali. Al-Imam, seorang nama hadis terkenal, iaitu Imam Ad-Daruqutni rahmatullahi alaih. Imam Daruqutni ni saudara, kalau dia ngajar, tiba-tiba datang Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Dia akan bangun, tak nak ngajar, kerana hormat daripada Syekh Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani mazhab Maliki. Mana Syekh Al-Imam Muhaddis Daruqutni mazhab Syafi'i. Tetapi Daruqutni dia cukup respect pada Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Sebab tu kalau dia ngajar, Syekh tu datang, dia bangun, Syekh, ajar. Tawaduk dia dan kehebatan. Sebab tu salah seorang anak murid dia dulu, aku mazhab Syafi'i, itu tukar Maliki. Sebab dia menghormati Syekh Maliki. Tapi itu bukan cerita orang pindah mazhab ni, bukan cerita luar biasa yang Maliki masuk Syafi'i. Kerana mazhab ini luas dan tak ada larangan untuk masuk keluar. Jangan keluar Islam sudah. Keluar mazhab tak salah apa-apa. Sama ada nak keluar pemenang ke nak keluar sekejap pun boleh. Kerana ia merupakan pandangan yang kita katakan suatu rukhsah dalam Islam, pelonggaran dalam Islam. Ini yang disepakati oleh ulama. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslim an yahjura akhahu al-muslim fawqa thalath layalin yaltaqiyan fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih daripada 3 hari. Apabila bertemu, yang seorang paling dan seorang lagi berpaling juga, tapi lebih mulia daripada keduanya adalah yang memulai beri salam. Dia nak relate dengan hadis tentang hak jalan. Hak jalan ni saudara, bila orang beri salam, kita kena jawab. Maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis bahawa tidak halal, haram bagi seorang Islam apabila pandang wajah tu dipandang ke lain. Yang ni pun pandang ke lain. Orang paling baik adalah orang yang memulakan salam, memulakan salam dan menjawab salam. Dengan kata lain, bila kita berhimpun, berkumpul, tiba orang beri salam, jangan pandang ke lain, buat ada, jangan, jawab salam. Bahkan kalau kita beri salam, kita lebih mulia. Kayak kata Nabi SAW, khairukum man bada'a bis salam. Orang paling baik yang mulakan salam. Dan kita telah ceritakan bagaimana Nabi SAW, dia akan memulakan salam mendahului semua para sahabat. Semua para sahabat dia mampu mendahului. Bukan kita lihat apa yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar dalam bab salam. Bagaimana para sahabat kalau bertemu, dia beri salam, kemudian mereka dipisahkan dengan batang pokok kurma, jumpa lagi beri salam. Kita saudara masuk pintu khidmat, jumpa dia, Assalamualaikum. Jumpa sama kat gerai lagi, buat dia tak beri salam. Dah atau angkat kening. Jumpa lagi, lagi jauh. Pelik kita tak nak jumpa dia. Artinya setiap orang satu salam dia, tak ada lebih. Ini benda-benda yang kita sedari berlaku dalam hidup. Apa salah jumpa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kadang-kadang kita anggap macam orang ni mengaji kat mana pula. Banyak bagi salam. Benar sebagai disebut oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Zuhud. Kata dia, berpeganglah dengan agama sehingga orang kata kamu ni bodoh. Sampai mereka kalau kita pegang betul agamanya, orang kata kita bodoh. Ya, kalau saudara pergi ke pasar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bodoh mana pula. Walau itu memang kali ini semua jumpa beri salam. Cuma kita dah jadi satu akhlak kita, satu perangai kita, orang kenal-kenal je kita beri salam. Atau yang satu waktu dengan kita, dia pakai kopi, dia pakai kopi. Kalau dia pakai songkok, kemudian. Kalau dia tak pakai langsung, lagi jangan. Tapi kita jadi trend macam tu, trend tak betul. Kalau salam kita sewakan pada semua manusia. Benar saya katakan tadi bahawa kalau saudara masuk pasar beri salam, orang semua kata bodoh. Benar kata Abdullah bin Mubarak. Bila kita cuba pegang Islam betul-betul, orang akan kata kita bodoh. Kenapa? Kerana orang jahil lebih ramai pada orang lain. Mereka lebih dominan. Zaman kita ni saudara, orang tak pandai lebih ramai daripada orang yang tahu. Jadi bila saudara buat sesuatu yang berdasarkan ilmu, tapi ramainya orang tak pandai, dia akan hukum saudara bodoh. Atau mungkin dia kata ilmu sesat, ajaran sesat. Yang kita tidak la haula wala quwwata illa billah, tak mampu kita nak tahan, tak mampu kita nak lawan. Akhirnya kita terpaksa berserah dengan keadaan. Kita tak pernah, kita ikut dia jugalah, tak bagi salam.
baru kita sama-sama cerdik. Ini dilema dalam beragama. Benar kata Nabi SAW, di akhir zaman bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam mula dalam keadaan asing, dagang, tak dikenali. Memang dianggap pelik, aneh, dan kemudian kukuh, hebat. Tetapi dia akan kembali menjadi dagang. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi orang asing dan orang dagang, yang tetap dia berpegang dengan Islam walaupun apa. Dia tetap ke masjid, dia tetap baca Quran, dia tetap melaksanakan akhlak-akhlak Islam. Walaupun orang anggap ini dah ketinggalan zaman ataupun perbuatan orang bodoh. Bahkan mungkin sampai peringkat dia kata perbuatan orang belajar jangan sesat. Cukup suka. Dia bila kita tengok kita datang belajar kedek kitab, dia belajar sesat lah. Sebab tu hari ni zaman ni sebab tu, kalau belajar agama ramai, dia orang dah takut bimbang. Konsert ramai orang dia tak bimbang. Itu memang patut begitu. Cuba saya bayangkan zaman sekarang, yang bimbang tu orang belajar agama. Bukan orang yang mak-mak tak bimbang. Dia nampak okey lah. Orang yang belajar bimbang, kenapa ni ustaz ni ceramah ramai orang? Ni ada ilmu pelik pun kali, ilmu sesat pun kali. Maka dia mula jadi ragu-ragu. Yang ni lah dia tanya, mana tahu dia. Sebab tu bila mengajar jangan ramai orang. Saya nasihat sorry jangan datang ramai-ramai sangat. Nanti saya ditanya toliah mana susah saya nak jawab. Ini zaman kita. Zaman dahulu sebenarnya kalau orang datang, kalau seorang mengajar ramai orang, itu kemuliaan Islam, kekuatan Islam. Bukan mereka berbangga dengan kekuatan itu. Zaman ini satu ketakutan. Bila kita ramai saja maka satu ketakutan. Orang kecil siapa dia? Apa benda yang pelik mungkin dia bawa? Maka orang akan cek semua. Barangkali orang dah siap nak dakwa ni kat mahkamah. Maka ini perkara yang saya katakan, di akhir zaman orang pegang agama dianggap bodoh. Di akhir zaman orang pegang agama dianggap lemah. Tetapi saudara, kita berpegang apa yang Nabi SAW kata, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru mi'ati syahidin atau kama qala SAW. Siapa yang tetap berpegang dengan sunnahku ketika mana rosaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Ini kefasadan umat, di mana saya katakan orang jahil lebih ramai daripada orang pandai. Lalu orang pandai menjadi mangsa pada orang jahil. Sehingga orang jahil lebih berkuasa untuk kata pada orang pandai, kamu sesat, kamu tak betul, mengajar menyeleweng. Dia lebih berkuasa berbanding orang yang berilmu untuk kata pada orang awam, orang jahil ni, kamu ni sesat, tak betul ni, tak ikut Nabi. Kekuatan sudah berubah, miqyas kayu ukur sudah berubah. Maka ini di antara tanda akhir zaman. Dibenarkan orang bohong, dibohongi orang benar, diberi amanah pada orang khianat, dan dianggap khianat orang yang amanah. Yang jujur, maka orang ni tidak akan dibela. Yang tidak jujur dibela dan disanjung dianggap jujur. Yang otak tak betul dia. Ini tanda akhir zaman yang berlaku kepada kita, dan akan berterusan sehingga berlakunya tanda-tanda besar yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ma'qal bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, man amata adha an tariqil muslimin kutibat lahu hasanah, kutibat lahu hasanatun, wa man tuqabbilat minhu hasanatun dakhala jannah. Siapa membuang perkara menyakiti dari jalan orang Islam, nescaya ditulis untuknya satu kebajikan, dan siapa diterima daripadanya kebajikan, nescaya masuk syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan kata Suyuti hadis ini hadis yang sahih. Dan kata lain saudara-saudara semua, bila kita berada tempat-tempat awam, tempat-tempat umum, maka patuhilah peraturan adab-adab syarak, adab-adab agama yang ditetapkan kepada kita. Jangan kita bila berkumpul kita menakutkan orang-orang yang lalang di hadapan kita. Jangan kita memandang aurat mereka, jangan kita menajamkan pandangan ke arah mereka, jangan kita menimbulkan ketakutan pada mereka, jangan kita mengumpat dan menghina, merendahkan diri, merendahkan orang-orang yang lalu depan kita. Buat kerja kita. Kalau nak kumpul 20 orang pun kedai makan, silakan. Tapi jangan kita menggunakan kesempatan itu, kesempatan berkumpul tadi, bagi menyakiti orang-orang beriman. Dan bila ada suatu hak, maka berusaha untuk tunaikan. Sama hak menjawab salam, mencegah kemungkaran dan sebagainya, berusaha. Kerana kita secara umumnya bila ramai kita rasa kuat. Itu fitrahnya begitu. Bila ramai kita akan rasa kuat, dan bila kita bersendirian kita akan rasa lemah. Mudah-mudahan di sini dapat menambahkan lagi atau memperbaiki lagi akhlak kita bagaimana bersama dengan masyarakat,
Dan bila akhlak kita baik, maka agama kita makin baik insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.